Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, bertemu lagi dalam episod Wira minggu ini. Auda penonton, dalam episod Wira minggu ini membawa Auda untuk mengenali lebih lanjut sukan yang dilahirkan dari negara China. Wushu. Wushu adalah seni mempertahankan diri yang telah wujud di negara China sejak tahun 1949. Wushu berasal dari perkataan Wu dan Shu. Wu bermaksud ilmu perang dan Shu bermaksud seni. Kini, di era yang serba moden ini, sukan mempertahankan diri ini semakin ramai penggemar dan pengikutnya. Termasuklah atlet muda dari negara Brunei Darussalam ini. Ia banyak menghabiskan masanya dalam sukan wushu ini. Mula mengenali wushu sejak berusia 9 tahun, anak sulung kepada pasangan Awang Roslan bin Jamaluddin dan Dayang Salmah binti Roslan ini telah banyak melakar kejayaan hasil daripada sukan wushu. Meskipun pelibatan awal pada mulanya hanyalah kerana memenuhi ajakan ayah beliau, namun siapa sangka akhirnya sukan ini begitu sebati dengan Muhammad Sufi. Apa yang menariknya lagi, ketiga-tiga adik Muhammad Sufi juga turut berkongsi sukan yang sama. Saya terlibat wushu dari tahun 2007, umur 9 tahun. Mula terlibat pasal saja-sajalah ikutlah macam itulah. Durang 4 orang adik-beradik, semua ikut wushu. Sebenarnya anak puan ini dulu ikut saja, aktiviti cuti sekolah. Mencapai usia 13 tahun, Muhammad Sufi telah diberikan pendedahan awal dengan menyertai perlawanan di luar negara. The 6th Asian Junior Wushu Championship yang diadakan di Shanghai, China pada Ogos 2011 merupakan penglibatan pertama beliau. Meskipun ia adalah penyertaan pertama kali Muhammad Sufi di peringkat luar negeri, namun ia cukup memberikan suntikan semangat kepada beliau untuk terus mara ke hadapan. Meskipun hanya mendapat tempat kelima, namun Muhammad Sufi terus positif dan yakin pendedahan awalnya itu adalah sebagai mercu untuk beliau terus menghasilkan yang terbaik. Kejuaraan Chowder Cup China Nanning Asian Wushu Festival yang diadakan pada Disember 2011 di Nanning, China ternyata membakar semangat dan membawa pulangan yang membanggakan kepada Muhammad Sufi. Kemenangannya dengan mendapat pingat emas mengukuhkan lagi impiannya untuk terus berjaya. Round 1, red corner win. Membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Itulah pepatah yang menghuraikan mengenai sifat Muhammad Sufi. Auda menjadi atlet di usia muda dan sebagai duta kecil bagi negara Brunei Darussalam memang memberikan cabaran kepada Muhammad Sufi. Dan tambahan lagi, ramai yang berharap Muhammad Sufi akan mencipta kejayaan di setiap perlawanan yang diikutinya.
Banyak kesukaran yang ditempuhi oleh Muhammad Sufi sebelum beliau berada di tempat sekarang. Bukan senang untuk mendapatkan hasil jika tiada keazaman dan keyakinan diri. Apatah lagi melihat Muhammad Sufi sebagai seorang pelajar dan pada masa yang sama sebagai seorang atlet. Ada ketikanya juga Muhammad Sufi rasa terkilan apabila beliau tidak dapat mewakili negara disebabkan terikat dengan jadualnya sebagai seorang pelajar. Pengorbanan saya sebagai seorang pelajar, di mana mestinya masa belajar itu kurang lah. Salah satunya yang paling pahit itu masa tahun Form 5 di mana saya harus menduduki peperiksaan qualifying. Jika saya fail, saya akan diturunkan. Itulah pasal ada banyak masa belajar atau yang payahlah akan catch up dengan masa-masa belajar itu. Itulah pengorbanannya. Salah satu lagi pengorbanan gila preparation on every game. Mana-mana game besar lah. Misalnya kena hantar ke luar negeri untuk training sebulan, paling batah pun 2 bulan lah. 2 bulan tu batah je lah. Itulah pengorbanan jauh dari family, masa training tu ngalih tu. Tapi at leastnya akhirnya dapatlah juga diharungi segala pengorbanan tu, cabaran tu. Akhirnya sampailah juga ke UBD Temanik, alhamdulillah. Dan dah lupa juga pengalaman yang paling disesali lah sampai hari ini, yang paling menyesal lah kerana tidak mengikuti satu game ini namanya Youth Olympic, yang di mana saya telah dibawa untuk mengikuti dan mewakili Brunei pada tahun 2014. Tapi sayangnya saya tidak dapat mengikuti kerana saya harus menduduki peperiksaan O-level. Muhammad Sufi banyak menimba ilmu dari coach beliau yang berasal dari negara China, Li Hui. Sejak Muhammad Sufi berusia 9 tahun dan sehinggalah sekarang, bimbingan dan tunjuk ajar coach Li Hui ternyata sebati dengan beliau, menjadikan sukan wushu sebagai sukan yang diminati, menuntut pengorbanan yang bukan sedikit. Pembahagian masa di antara tugas sebagai seorang pelajar dan seorang atlet perlu seimbang. Disiplin dan pengurusan masa yang cekap perlu ada. Jadual latihan bermula dari hari Isnin sehingga hari Sabtu. Setelah selesai sesi pembelajaran akademik di waktu pagi, di sebelah petangnya akan terisi dengan sesi latihan yang dijalankan dari jam 4.30 petang hingga 8 malam. Sufi training wushu since 2007, almost 10 years already. He is a hard worker. He training every day. So now improve a lot, Sufi. Also, he joined SEA Games 3 times already. 2015 in Singapore, he won bronze medals. And then 2017, he won Nanquan bronze. So I'm very proud of him. Last 5 years, Sufi and with his brother Adi joined the World Junior Wushu Championship. He won gold medals. It's very, very good. I'm very proud of him. So now, at the moment, we are training and preparing in Asian Games August in Jakarta, Indonesia. I hope him will be win the medals for concentrate in Brunei. Thank you so much.
Sudut kecil di kediaman Muhammad Sufi menjadi bukti sumbangan dan pencapaian beliau untuk tanah air tercinta. Keratan-keratan akhbar juga turut disimpan untuk menjadi ristaan di kemudian hari dan sebagai motivasi pada diri beliau sendiri. Pencapaian yang tersusun rapi ini menyuntik semangat beliau untuk terus memberikan yang terbaik dan azam beliau seterusnya untuk mendapatkan kejuaraan Asian Games yang akan datang dan Sukan Olimpik di Jepun pada tahun 2020. Durang sudah kena antar ke Macau, Asian Junior. Dari sana durang bertambah berminat lah setelah mengikuti serta di luar negara untuk mengharumkan nama negara juga. Tapi durang belum ada dapat apa-apa, hanya untuk menambah pengalaman. Selain daripada Sufi, ia ada 3 lagi adiknya. Nomor 1 Sufi itu, nomor 2 Muhammad Adi Sherani. Masa ini berumur 19 tahun. Muhammad Adi Salihin, masa ini umur 18 tahun. Dan Muhammad Safi'i Safiran, umurnya 14 tahun. Durang pun dari Damet juga. Masa itu Sufi masa 11 tahun. Adiknya 10. Saya Muhammad Adi Salihin 9. Dan adiknya Damet lagi Muhammad Safi'i Safiran menyertai masa umurnya 5 ke 6 tahun lah, ini kurang lebih. Untuk menjadi seorang atlet yang berkaliber memang memerlukan pengorbanan. Latihan yang diadakan di luar negara seperti China memang cukup menguji Muhammad Sufi. Selain daripada cabaran terpaksa berjauhan dengan keluarga, Muhammad Sufi juga terpaksa mengikuti jadual latihan yang sangat padat yang diadakan sewaktu umat Islam menunaikan ibadat puasa. Ibu bapa, itulah tunjang kekuatan Muhammad Sufi. Ibu bapa Muhammad Sufi sangat rajin turun padang dan memberikan sokongan moral. Lebih-lebih lagi jika perlawanan diadakan di luar negara. Berjaya mengharumkan nama negara, melayakkan Muhammad Sufi menerima anugerah Pingat Jasa Baik Kebaktian PJK yang dianugerahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun 2015. Semangat kental Muhammad Sufi harus dijadikan contoh, terutama sekali kepada belia-belia di luar sana. Meskipun aktiviti beliau begitu padat, namun Muhammad Sufi berjaya meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kini, beliau merupakan penuntutan pertama di Universiti Brunei Darussalam dalam jurusan Account and Finance. Saranan dan motivasi saya kepada pelapis-pelapis wushu agar tidak mudah putus asa dan sentiasa berusaha sungguh-sungguh dan jangan jadikan sesuatu kegagalan untuk selamanya, tapi jadikannya satu cabaran untuk sentiasa berusaha lebih baik di masa akan datang. Dan juga kepada atlet-atlet dari sukan lain, Tani sebagai atlet haruslah sentiasa ada kekuatan mental dan fizikal dan ada kemahuan diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu apa yang Tani maulah.
Dan saya sebagai belia sendiri berharap apa yang saya telah capai selama ini akan memberi dorongan dan motivasi dan inspirasi kepada atlet-atlet di sana, especially belia, dan juga kepada pelapis-pelapis negara yang masa akan datang untuk sentiasa jangan mudah putus asa dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh agar Tani dapat membanggakan negara Tani, negara Brunei Darussalam, walaupun dengan walaupun di Brunei ni orang sport itu slow in development, tapi ianya bukanlah satu halangan untuk Tani untuk memberikan saingan kepada atlet-atlet di luar negara, dan untuk Tani mendapatkan pencapaian di peringkat antarabangsa. Untuk berjaya, keazaman yang tinggi harus disemat dalam jiwa kita. Tanpa adanya keberanian, kekuatan dan semangat untuk memajukan diri, kejayaan tidak akan dapat digapai. Apa yang penting, kita harus tanamkan azam untuk sentiasa berfikiran positif dan berkeyakinan tinggi. Ingat, tiada yang mustahil jika kita sentiasa berfikiran positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.